Bakal pelanggan kita tu blue tick je mesej-mesej yang kita hantar. Kita dah bagi ayat yang penerangan yang betul, dah bagi gambar, dah bagi harga, tapi kenapa blue tick? Bukankah dia PM kita sebab memang dia berminat nak dapatkan produk tu? Jadi ini adalah soalan yang sering ditanya oleh ramai peniaga yang join saya punya program untuk close sale dan juga daripada ejen-ejen yang bernaung di bawah bisnes saya. Jadi saya akan kongsikan kepada anda apa yang saya buat sepanjang 11 tahun saya berniaga bisnes online. Saya ada banyak produk dan macam mana saya selesaikan masalah blue tick ni. Hai, saya Mika Burudin dan dalam channel ni saya bantu anda untuk faham tentang masalah berniaga, pengalaman saya menjana pendapatan daripada secara part time dan sehinggalah saya full time, dan apakah kesilapan-kesilapan dan lesson learn yang saya dah apply dalam bisnes saya sehingga hari ini. Jadi kalau anda first time tengok video ni, kalau anda nak belajar, saya nak minta anda untuk klik butang subscribe dan komen saya dah subscribe. Jadi masalah blue tick ni pada saya lah, ini adalah masalah yang paling famous dalam banyak-banyak masalah close sale. So anda nak tahu macam mana anda boleh selesaikan masalah blue tick ni, sebab memang logiknya, betul tak? Orang yang PM anda, orang yang WhatsApp anda tu, orang yang DM anda tu sebenarnya memang dia ada masalah. Kalau tak, dia tak ada PM anda. Tapi masalahnya ialah kenapa lepas anda tanya itu, anda bagi penerangan ini, kenapa blue tick je? Kat mana silapnya? Jadi tunggu, dalam video ni saya akan kongsikan apa yang berlaku. Ramai orang yang ingat blue tick ni sebenarnya adalah rejection. Sebenarnya belum tentu. Pada saya itu adalah maybe less than 10% itu adalah rejection. Tapi ramai orang suka anggap itu sebagai rejection yang menyebabkan kita start ada mood yang tak baik pada kita punya bakal pelanggan. So, bila di blue tick, kita kena faham kita ni bukan center of universe. Bukan kita je penjual dalam dunia dia. Bukan kita je manusia lain dalam dunia dia. Dalam dunia dia ada banyak distraction yang dia sedang hadapi. Contoh, dia ada anak. Contoh, dia ada husband. Dia ada wife. Dia ada kucing. Contoh, dia ada mak ayah. Contoh, dia ada bos pekerja di sekeliling dia. So, bila kita cuba nak close sale dengan dia dan berlaku blue tick, padahal awal-awal macam okey je. Kenapa lepas tu blue tick? Kita kena ingat, mungkin kemungkinan besar ada distraction yang berlaku pada dia. Mungkin dia tengah nak bertanya pasal produk ataupun servis yang anda jual, tiba-tiba bos dipanggil, terpaksa ditutup dulu, ditinggalkan dulu, dan bos panggil, bos bagi kerja, kena buat kerja. Okey, sekejap, saya nak ambil masa anda sikit je. Yang saya nak update anda, yang saya sedang siapkan kos close sale mastery, yang mana kos ni adalah kos bervideo. Anda akan belajar macam ni, saya bagi video satu persatu menyelesaikan apa masalah anda dalam close sale. Contohnya pelanggan cakap produk mahal, contohnya pelanggan cakap nak tanya husband dulu, nak tanya suami dulu, contohnya pelanggan cakap saya nak survey je, contohnya pelanggan blue tick, dan semua masalah-masalah yang berkaitan tentang close sale daripada mereka-mereka yang buat bisnes online. So anda nak dapatkan ni dengan harga yang terbaik, dengan best offer, anda boleh check link di bawah. Mungkin tiba-tiba anak dia jatuh, mungkin tiba-tiba adalah benda yang berlaku, tiba-tiba pasangan marah ke, tiba-tiba contoh dia dalam kereta kan, dia tengah WhatsApp kita. So dia sampai ke destinasi dia, takkanlah dia nak tengok lagi WhatsApp tu, betul tak? Mesti ditutup handphone dan teruslah buat apa yang dia nak buat. So jadi berlaku distraction. So blue tick ni kemungkinan besar bukan disebabkan oleh orang tu tak nak produk kita, tetapi ada something yang berlaku. Dia sebenarnya bukan rejection, adalah satu kita panggil situation ataupun condition yang menyebabkan dia fokus kepada benda lain. Yang kedua, bila di blue tick kita ada banyak maksud, terutamanya kalau kita jual produk yang harga dia sedikit tinggi. Sebab ramai orang juga yang datang kepada saya walaupun dia nak produk yang kualiti, tapi dia expect harga murah. Di mana ada benda dalam dunia tinggi kualiti tapi harga murah? Tak ada. Tapi kalau dibandingkan dengan produk-produk yang setara dengan dia, memang produk saya adalah produk yang paling murah.
tapi pada kualiti yang lebih tinggi. Bila kita bagi harga kepada pelanggan kita mungkin dia expectation dia harga yang lebih rendah. Lepas tu apa yang berlaku? Dia tak nak reply, mungkin sebab dia ada ego, mungkin sebab dia tak cukup bajet. Apa yang saya buat? Normally, sebab bisnes yang saya buat, saya ada banyak range harga daripada produk RM30 sampai ke produk RM428, dan saya ada lebih pada 50 ke 70 produk yang ada banyak pilihan. Saya bagi contoh, kalau orang nak kurus, ada banyak, lebih pada 10 produk yang berkaitan dengan kurus. Kalau orang tu bajet dia bawah 100, contohnya bajet dia RM60, dia boleh beli. Tapi bila ramai orang bagi harga, orang akan bagi harga satu harga yang nak paling banyak jual. Contohnya kita nak jual produk yang set, jadi banyaklah kita letak 3-4 produk, ataupun kita akan pilih produk paling premium sebab produk tu paling tinggi ganjaran ataupun untung dia. So apa yang berlaku kepada orang yang datang dengan aspek produk yang tak kena dengan bajet dia, so dia akan ambil keputusan untuk blue tick saja sebab dia tak ada lagi duit ataupun benda tu luar daripada expectation dia. So apa yang saya buat biasanya, sebab bila produk saya ni banyak range harga, saya biasanya akan bagi beberapa pilihan yang boleh kena dengan pelbagai jenis manusia. Contohnya bawah RM100, harga RM100 ke RM300, lepas tu harga ke RM300 ke atas. Jadi mereka boleh pilih berdasarkan bajet mereka. Tapi kalau ada produk yang lebih mahal daripada tu, anda kena guna strategi lain, anda kena fokus kepada nilai, apa benefit yang mereka boleh dapat daripada produk yang anda jual. Okey, punca blue tick yang ketiga, senario ketiga ialah bila kita bagi macam-macam info dekat dia, tapi actually dia tak nampak macam mana produk ataupun servis kita tu boleh selesaikan masalah dia. Dan ini biasanya berlaku kepada mereka yang, especially yang baru-baru, ada jugalah yang lama-lama kan, masih lagi buat cara ni. Dia tak mendengar dulu apa masalah pelanggan. Dia tak tahu actually pelanggan rasa macam mana. Dia buat tahu. Memang kita lama dah berniaga produk, tapi masalah setiap pelanggan tak sama. Walaupun sama, tapi dia tak serupa. Keadaan dia berbeza. Contoh, kita balik kepada masalah, contohnya macam masalah kulit. Ada orang nak selesaikan masalah kulit disebabkan dia ada event, dia nak kahwin, apa semuanya. Ada orang nak selesaikan masalah kulit sebab masalah low self-esteem. Ada orang nak selesaikan masalah kulit mungkin sebab dia nak berniaga produk kecantikan. Jadi, nampak tak? Masalah kulit tapi ada banyak perspektif. Contoh satu lagi, ada orang nak kuruskan badan sebab dia ada masalah kesihatan. Ada orang nak kuruskan badan disebab dia nak kahwin. Ada orang nak kuruskan badan sebab dia nak pergi travel, dia nak pakai cantik-cantik. So jadi bila kita tak faham apa sebenarnya masalah dia dan apa perspektif dia, bila kita bagi offer dekat dia, penyelesaian tu seakan-akan dia macam tumpul. Dia macam plain. Dia tak custom kepada masalah yang dia ada tu. So biasanya apa yang saya tanya bila saya dapat pelanggan baru, saya akan tanya dulu macam mana keadaan masalah dia. Apa punca dia? Apa yang dia buat sekarang? Daripada situ, perbualan tu, dia akan start open up dengan kita. Dia akan cakap, okay, apa sebenarnya concern dia pada masalah yang dia ada. Contoh, orang yang ada masalah, contohlah orang masalah kesihatan kan. Setengah orang, masalah kesihatan tu, contoh, simple lah. Kita ambil contoh kencing manis. Orang kencing manis ada banyak simptom. Ada masalah tenaga, ada masalah kebas, ada masalah rabun. Jadi kencing manis tu, dalam kencing manis tu ada banyak masalah lain dan ada banyak perspektif. Jadi kalau kita tak tahu sebenarnya apa concern dia dekat masalah kencing manis, jadi kita akan bagi semua produk yang berkaitan dengan kencing manis. Mungkin produk tu harga dia tinggi dan mungkin dia tak menyebut, tidak menyentuh secara spesifik masalah yang sebenarnya dia sangat risau, yang mana dia sangat concern sekarang. Itu seni closing yang anda perlu faham dan anda perlu improve, baiki diri, dan benda ni memang take time. Jadi tapi kalau anda ambil tips yang saya share tadi, bila mana kita dapat blue tick, kita tak akan rasa terlalu kita tak menyalahkan dia. Itu kita tidak menyalahkan dia. The moment kita menyalahkan bakal pelanggan sebagai orang yang bersalah sebab blue tick kita, maka kita tak akan improve ilmu dan skill kita dalam closing. Jadi itu antara cara saya deal dengan masalah blue tick. Tapi of course lah ada banyak lagi teknik lain yang saya kongsikan dalam saya punya course close sale, so anda boleh dapatkan.
Cuma apa yang saya boleh pesan pada anda ialah bila anda berada dalam kita dah buat marketing, betul, kita dah perah otak, ada setengah orang buat pemasaran berbayar, ada orang fokus kepada pemasaran percuma, kita dah belajar macam-macam tentang produk dan bisnes yang kita buat, tapi kita ada masalah dekat closing. So kita kena faham closing ni adalah proses. Dia lain zaman, kadang-kadang lain cara kita closing. Contoh dulu zaman orang ada banyak duit, beza. Sekarang zaman orang gawat, so orang berkira nak keluarkan duit. So kita kena selalu improve skill closing kita supaya semua pelaburan masa duit yang kita buat kepada perniagaan, kepada marketing, kepada apa-apa program yang kita attend kan, modal perniagaan, semuanya balik kepada macam mana kita dapatkan sale tu. Jadi saya doakan semoga bisnes anda maju jaya, proses closing anda makin baik, dan kepada anda yang mungkin mencari perniagaan yang long term, yang nak jadi sebahagian daripada tim saya dan partner saya Master Zila, anda boleh klik link di bawah dan hubungi saya. Saya akan kongsikan macam mana saya membina perniagaan daripada part time, full time, dan saya boleh alhamdulillah boleh travel overseas setiap tahun, alhamdulillah beli kereta, beli rumah yang saya nak. So saya boleh kongsikan perjalanan saya pada anda dan kita boleh jadi kita panggil team. So saya akan guide anda, unlimited guidance, duduk dalam team yang sama, dan insya-Allah boleh bantu untuk grow kehidupan anda ke tahap yang lebih baik. So itu saja, jangan lupa untuk check video-video saya yang lain. Bye.